Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Amirul Haziq bin Rayani dan hari ini saya bersama rakan saya akan membincangkan tentang akad nikah secara dalam talian ketika era pandemik daripada perspektif mazhab fiqh Islam. Laporan ini disediakan oleh Abu Hurairah Darwish bin Alias dan saya Muhammad Amirul Haziq bin Rayani. Isi kandungan yang kami akan bincangkan di dalam tajuk ini adalah maksud ijab dan kabul, rukun nikah, syarat lafaz akad, seterusnya akad nikah dalam talian, hukum akad nikah dalam talian, kesimpulan, dan akhir sekali adalah rujukan. Nikah secara etimologis berasal dari bahasa Arab, iaitu yang berarti menikah, bercampur, berkumpul, seperti pohon-pohon saling condong dan berkumpul. Ijab dan kabul merupakan ikrar pernikahan yang dimaksudkan dengan akad nikah. Ijab daripada pihak wali perempuan atau wakilnya, manakala kabul pula dari pihak calon suami atau wakilnya. Akad nikah merupakan syarat wajib dalam proses atau upacara perkawinan menurut agama Islam. Akad nikah boleh dijalankan oleh wali atau diwakilkan kepada seorang juru nikah. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahawa Ia telah menciptakan manusia berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan, agar manusia bisa berkembang biak dan mengembangkan keturunannya. Surah An-Nisa ayat 1. Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang menciptakan kamu dari satu jiwa, dan darinya Dia menciptakan jodohnya dan mengembangbiakkan dari keduanya banyak laki-laki dan perempuan. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan namanya kamu saling bertanya, terutama mengenai hubungan tali kekerabatan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah pengawas atas kamu. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Setiap yang kita lakukan pasti ada rukunnya dan pasti ada syaratnya. Berikut merupakan rukun nikah. Kita boleh simpulkan ya kepada SISWA, siswa, iaitu S adalah suami, I adalah isteri, S satu lagi adalah saksi, W wali, dan A adalah akad. Bagi suami yang ditentukan dengan syarat tidak mempunyai isteri lain yang menjadikan mahram si calon isteri yang akan dinikahinya, walaupun isteri yang lama itu sedang dalam keadaan iddah, cerai daripadanya, dan calon suaminya tidak sedang mempunyai 4 isteri, dan ia adalah kelima yang akan dinikahinya, atau tidak sehabis mencerai salah seorang istrinya yang keempat itu, yang sedang dalam keadaan iddah. Bagi isteri, calon isteri yang ditentukan dengan syarat tidak terikat oleh perkawinan lain atau iddah dan tidak sedang ihram haji di Mekah dan bukan mahram. Saksi pulalah perlulah 2 orang laki-laki yang menjadi saksi perkawinan dengan syarat sudah akil baligh, adil, sempurna penglihatannya, pendengarannya, dan mengerti akan bahasa yang akan dipakai ijab kabul nikah. Bagi wali dengan syarat laki-laki yang sudah akil baligh, merdeka, bukan hamba, adil, terpelihara dari berbuat dosa besar atau membiasakan dosa kecil, yang akan menjadi calon suami. Syarat lafaz akad merupakan sesuatu benda yang penting, walaupun ia dianggap sebagai perkara yang kecil dan senang. Namun, ia adalah perkara yang wajib untuk lepas supaya anda sah untuk sesebuah pasangan itu bergelar suami dan isteri. Syarat ijab hendaklah secara terang dan tepat, tidak dikaitkan tempoh waktu tertentu. Contohnya, aku nikahkan di kau selama tempoh tertentu. Tidak boleh menggunakan kiasan atau sindiran. Contohnya, aku ingin memetik bunga di taman. Dan ia perlulah dilafazkan oleh wali atau wakilnya. Bagi syarat kabul pula,
Lafaz kabul, terima, hendaklah sesuai dengan lafaz ijab. Ia dilafazkan oleh bakal suami atau wakilnya dengan syarat tertentu. Menyebut nama bakal isteri dan hendaklah terang dan nyata dan bukan kiasan. Akad nikah dalam talian merupakan proses ijab dan kabul yang dilakukan secara maya. Ia boleh menggunakan aplikasi seperti Zoom, Webex, WhatsApp, dan lain-lain. Hendaklah dilakukan di dalam satu majlis, di mana supaya semuanya terlibat secara langsung semasa pelaksanaan ijab dan kabul. Akad nikah dalam talian merupakan inisiatif untuk memudahkan bakal pasangan pada saat darurat. Contohnya, yang berlaku pada baru-baru ini ialah wabak COVID-19. Demikian daripada saya mempersilakan pembentang seterusnya. Terima kasih saudara Amirul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera pada barisan pensyarah yang kami hormati dan seterusnya sahabat seperjuangan sekalian. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, sahabat baginda serta orang-orang yang mengikuti jejak langkah baginda. Nama saya Abu Hurairah dan saya akan membentangkan satu topik berkaitan hukum akad nikah secara dalam talian ketika era pandemik daripada perspektif mazhab fiqh Islam. Subtopik ini dipecahkan kepada dua pandangan utama berkenaan hal maslahat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La nikaha illa biwaliyyin wa la bisyahida 'adlin, wa ma kana min nikahin 'ala ghairi dhalik fa huwa batil." Yang bermaksud, tiada pernikahan melainkan dengan kehadiran seorang wali dan dua orang saksi. Dan apa jua bentuk pernikahan yang berlaku dengan cara selain dari itu, maka pernikahan tersebut adalah batil. Hal ini menunjukkan bahawa pandangan pertama berpendapat status nikah secara dalam talian adalah tidak sah. Kaedah fiqhiyah menyatakan bahawa yuhtatu fil furuji ma la yuhtatul amwal, yang bermaksud diutamakan sikap berhati-hati dalam urusan munakahat melebihi sifat berhati-hati dalam urusan harta benda, yakni muamalat. Akademik fiqh Islam di Saudi mengeluarkan sebuah resolusi yang menekankan bahawa sesungguhnya meskipun dengan alat perhubungan moden, yakni yang membolehkan komunikasi dalam talian seperti sidang video, kaedah-kaedah tersebut tidak merangkumi akan akad nikah kerana keperluan syarat saksi yang hadir majlis tersebut. Fatwa ini juga selari dan bersandarkan kepada mazhab Syafi'i yang mensyaratkan berkenaan dua orang saksi nikah bahawa keduanya baik penglihatan, celik dan tidak cukup sekadar elok pendengaran semata-mata. Hal ini diakui oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Minhajut Talibin, di mana beliau menyatakan bahawa dan tidak sah ia, yakni akad nikah, melainkan dilakukan di hadapan dua orang saksi. Baiklah, kita beralih kepada pandangan kedua, iaitu pandangan kedua berpendapat bahawa nikah secara dalam talian adalah sah dan diterima. Jauh sebelum wujudnya wabak penyakit COVID-19 di negara kita pada tahun 2019, Muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Kebahasaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia telah membangkitkan dan membincangkan hal ehwal berkaitan hukum akad nikah secara dalam talian, khususnya menerusi sidang video pada tahun 2011. Hal ini ternyata membawa impak yang positif yang besar kepada umat Islam, khususnya di Malaysia ketika era pandemik ini, dalam melaksanakan salah satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni perkahwinan. Setelah ahli jawatan kuasa muzakarah meneliti keterangan, hujah-hujah dan pandangan yang dikemukakan, muzakarah menegaskan bahawa para fuqaha bersepakat mensyaratkan bahawa bagi memastikan sesuatu akad nikah itu sah, ia hendaklah dilakukan dalam satu majlis, yakni ittihadul majlis, supaya semuanya terlibat secara langsung semasa pelaksanaan ijab dan qabul. Maka dengan itu, kita sudah maklum bahawa akad nikah menerusi sidang video telah memenuhi syarat ittihadul majlis kerana ia dikaskan sebagai ittihadul majazi. Maka, muzakarah bersetuju memutuskan bahawa hukumnya adalah harus melakukan akad nikah menerusi sidang video dengan syarat-syarat yang telah digariskan. Berikut merupakan syarat-syarat yang telah digariskan oleh muzakarah. Yang pertama, hendaklah majlis ini berlangsung di tahap al-yaqin. Yang kedua, tidak ada unsur penipuan dan keraguan. Yang ketiga, cukup semua rukun-rukun dan syarat-syarat sah nikah menurut hukum syarak. Yang keempat, digalakkan wali sendiri yang mengakad nikahkan pasangan. Yang kelima, terdapat halangan untuk melakukan akad nikah di tempat yang ditentukan.
Dalam konteks ini, halangan dari sudut darurat kesihatan dan demi mencegah penularan penyakit. Dan yang terakhir, yang keenam, tertakluk kepada semua peraturan dan undang-undang yang sedang berkuat kuasa. Sebagai rumusan, pelaksanaan akad nikah secara dalam talian adalah perkara yang baik dalam mencegah penularan wabak penyakit ketika era pandemik dan darurat kesihatan ini. Walau bagaimanapun, akad nikah secara dalam talian adalah tidak digalakkan melainkan wujudnya kesulitan, yakni masyaqqah. Bahagian ini adalah merupakan senarai sumber rujukan pembentangan kami. Sekian sahaja daripada kami. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kefahaman yang sahih terhadap agamanya kepada hadirin sekalian. Syukran lakum ala istimaikum wa intibahikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.